Kalau kita tengok dalam Quran kan, mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya itulah sahabat tu. Sakinah ni ketenangan, maksudnya perlu ada teman hidup. Kita pilih dia sebagai sahabat kita sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah. Saya Ali Muhai sebagai hos anda dan hari ini kita akan membawakan tentang topik kawan versus sahabat. Topik ni sebenarnya besar bagi diri saya dan bagi diri mereka yang menganggap bahawa memang wujudnya sahabat dalam hidup ni. Dan insyaAllah kita akan bawakan seorang panel yang mana beliau memang saya kagumi daripada 2011 dan saya tengok rancangan tersebut dan saya rasa bercita-cita nak jadi. Waktu tu beliau kata umur beliau 26 time tu. Dan saya pun sekarang ni umur yang lebih kurang macam tu. Apa saya punya sumbangan ni? Allahu Akbar. Tapi sebelum saya nak memperkenalkan panel kita, saya nak memberitahu para penonton pendengar podcast di luar sana, podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap. Sebuah pertubuhan yang komited dalam membantu sahabat asnaf di seluruh pelosok dunia yang mana mereka membekalkan barangan kering, barangan basah, kelengkapan harian, barangan dapur, kesihatan dan lain-lain untuk golongan asnaf fakir miskin, anak yatim, golongan OKU, warga emas, mangsa bencana dan banyak lagi. Sedekahlah semampu kalian semua. RM5 ke 10, 20, 50, tak kisah. Tak ada had minimum. Yang penting seikhlas hati. Ingat, sumbangan yang kita berikan membantu mereka menjayakan misi ini, insya-Allah. Dan saya suka nak bagi tahu semua yang mana kalau kita dapat ruang untuk bersedekah, sedekahlah sebagai satu nilai untuk kita semai di dunia dan kita dapat tuai di akhirat sana. Sebab kunci kita nak syurga dia kan. Dan insya-Allah moga jalan sedekah ini salah satu jalan untuk membawa kita ke syurga dan mencapai redha dia insya-Allah. Baik. Panel hari ini izinkan saya orang kata apa? Nak intro kan. Beliau memang aktif dalam berdakwah dan aktif dalam memberikan counselling mengenai parenting dan bagi saya sendiri sangat kagumi konten beliau khususnya di sosial media dan banyak memberi pengaruh buat masyarakat di luar sana. Siapa lagi kalau bukan Imam Muda Hasan Adli. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya-Allah, Ustaz sihat Alhamdulillah. Aduh, saya bila berjumpa dengan orang-orang hebat ni saya rasa macam jauh, saya nak tunduk bawah ni rasa kan. Okey, Ustaz, kalau ikutkan kan. Tema kita kawan versus sahabat. Tema ni ataupun orang kata tajuk ni besar dan bagi saya ramai yang mungkin ada sahabat tapi tak tahu macam mana nak melayan sahabat dengan baik. Ada yang juga tak pernah ada sahabat, dia tak pernah rasa pun sahabat tu apa. Ada juga yang pernah dikhianati oleh sahabat dia. Jadi kita nak cerita tentang sahabat ni dengan Ustaz sekali dan mungkin kita boleh kupas, rungkai, berkongsi cerita mengenai topik ini. Baik, sebut tentang kawan dengan sahabat ni Ustaz. Kawan, sahabat. Padahal dua-dua dia sama je datang daripada teman kan. So apa beza dia sebenarnya? Okey, sebenarnya bila tengok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun nak jawab ya. Seronok kita kan nak cerita kan. Okey, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ali Muhai dan semualah yang menonton podcast ni. Kawan versus sahabat ya. So mungkin ada orang dia melihat lebih kurang je, sama je kan. Tapi sebenarnya pada saya lah kan, mungkin jawapan ni tak ada, mungkin ada betul, ada orang boleh terima, ada orang tak terima kan. So dia mungkin lebih subjektif lah ya. Kawan ini pada fahaman saya lah kan, kawan ni dia lebih kepada perkongsian hobi, minat ya. Maksudnya kita macam orang kata nak chill-chill gitulah kan. Kita boleh, kalau kawan mancing kan contoh kalau ada hobi sama kan, kawan cycling, kawan motorbike, itu kita kata lebih pada kawan lah. So kita kata nak spend masa dengan dia orang untuk seronok-seronok mengisi masa lapang, tu lebih kepada kawan lah. Tapi maknanya kawan ni dia tak boleh cerita semua. Kan? Dia mungkin untuk cerita tentang minat yang sama, kita takkan cerita
rahsia-rahsia kita kata cerita benda-benda yang mungkin lebih deep dengan dia kan. Sebab mungkin dari segi background, dia punya background family tak sama, ataupun ialah kita tak kenal dia dengan lebih mendalam. Okay. So bila kita sebut tentang sahabat, dia lebih kepada ada rasa tanggungjawab, ya. Ada lebih kepada empathy. Kalau kawan ni mungkin lebih kepada simpati je. Kalau contoh kita ada masalah kan, aku simpati, bertakziah, dia simpati je. Tapi kalau sebut sahabat ni, dia lebih jauh pada tu, lebih kepada empathy kan. Dia bukan saja simpati tapi lebih orang kata dapat mendalami jiwa kita, dan dia dapat rasai, dan dia sendiri pun terasa macam bersama. Kebersamaan tu ada, ya. Itu namanya sahabat. Dan kalau kita tengok untuk lebih faham tentang sahabat ni, iaitu sahabat ni sebenarnya kadang-kala kata-kata dia ni menyakitkan kita, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita. Itu nama sahabat. Kalau kawan ni, kata-kata dia memang manis dan memang menyeronokkan kita, tapi sebenarnya dia yang membunuh kita. Faham tak? Okay, saya ambil contoh analogi macam ni, ya. Katakan saya ni kawan, ya. Katakan kalau kita tengah berjalan ni, tiba-tiba ada kalajengking naik kat badan kita. Kalajengking yang berbisa lah, ya. Real punya, kita tak perasan. Kan? Contohnya, dia naik atas badan kita ni, naik atas badan saya ni. Lepas tu, contohnya Anik, kan? Apa yang Anik akan buat? Saya akan buang. Buang, ya? Okey. Kenapa nak buang? Takut dia kena gigit lah. Takut kena gigit, kan? Sakit tu. Okey. Itu maksudnya, itu adalah seorang sahabat. Kalau kawan, dia akan guna kata-kata yang manis. Dia kata, Hasan, kau ingatlah Tuhan selalu, ya. Kan? Ingatlah Tuhan selalu, ya, bahawasanya hidup ni tak lama. Kata dia baik, kan? Kata dia manis, ya, ingat Allah selalu, ya, banyaklah ingat Allah, banyakkan buat baik, kan? Kita kata, oh baguslah dia ni, bahasanya cukup manis, kan? Tapi sebenarnya kita dalam bahaya, kan? Kita dalam bahaya. Kenapa nak bagi cakap-cakap manis lagi, sedangkan kita dalam bahaya? Itu namanya kawan, kan? Kata-katanya memang manis, tapi rupanya dia membunuh kita. Dia biarkan kita dalam keadaan yang bahaya begitu. Sebenarnya kalau jengking tak perlu pun tazkirah macam tu pun, kan? Tak perlu nak panggil, bukan jadi berhenti, oh kawan ni bagi tazkirah rupanya, kan? Tak ada, dia akan terus sengat kita, akhirnya kita mati. Ini namanya kawan. Dia biarkan kita dalam keadaan kerosakan. Kata-kata dia manis, contoh, kan? Jom kita pergi chill-chill lah, kan? Malam masih muda, kan? Healing sampai pagi tak balik rumah. Okey, jom kita menari. Kita pun seronok, kan? Yelah, aku tengah stres, dia ajak kau, jom kita pun menari apa semua. Padahal dia merosakkan kita. Ini namanya kawan. Kalau sahabat ni, ya, macam ni, ya, kalau tengok naik kalajengking ni, dia buat apa? Dia pergi tepis, kan? Ataupun mungkin Anik pun buka kasut dia pukul dekat saya ni, kan? Lepas tu kata, sakit lah kenapa pukul aku ni, kan? Dia kata, tak, tengok ada kalajengking tadi tu. Mula kita marah, kan? Sakit lah. Memang sakit. Perbuatan itu, kata-kata dia mungkin sakit, menyakitkan kita. Tapi setelah kita tengok kesan dia, Allah, rupanya kalajengking ada. Kita akan terima kasih pada sahabat. Terima kasihlah kalau kau tak selamatkan aku, mungkin aku dah mati. Itu namanya sahabat. Kata-kata dia, perbuatan dia kadang-kadang menyakitkan dia. Aku tak boleh terima lah cakap dia lah. Nak healing sampai pagi ni, kan? Kau janganlah, kan? Dia kata tak suka dengar cakap ni lah. Kau ni poyo lah, kan? Poyo lah. Ni lah muda lagi, kan? 26 baru. Relax lah, kan? Kita, tapi dia tegas. Tak boleh, benda tu berdosa, kan? Kau nak bawa ke mana, kan? Kita cakap dia tu macam menyemak lah dia, kan? Tapi sebenarnya dia lah sahabat. Sebab dia nak selamatkan kita. Yang inilah sepatutnya dijadikan sahabat. Sebab tu kalau kita baca kitab tasawuf ke apa, perlu sahabat ni. Sebab dia boleh membantu kita untuk dekat perjalanan kita dekat pada Tuhan. Tapi kalau kawan ni, ya, dia boleh menjadikan kita sesat dalam perjalanan kita, dalam menuju kepada Tuhan. Itulah sikit sebanyak tentang sahabat dan kawan. Okay. So beza dia nak kata kalau kawan ni tak boleh cerita semua lah. Tapi kalau sahabat ni lebih kepada tanggungjawab. Umpama cubit pergi kanan, terasa pergi kiri, kan? Dan kalau ikutkan sahabat ni, terma dia tak kata, kata-kata dia memang sakit tapi dia menyelamatkan. Betul. So maksudnya penting lah sahabat dalam hidup, kan? Okey, baik. Sebab apa? Dia mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Ya, baik. Jadi macam mana kalau ikutkan, Ustaz? Orang yang tak percaya wujud dia sahabat. Macam contoh saya ada jumpa kawan-kawan, sahabat tak pernah wujud dalam hidup aku. Semua pernah aku dah
trauma dengan dia sebab dia makan gunting dalam lipatan, orang kata kan. So apa pandangan? Ya, itu mungkin pengalaman dia. Kan, pengalaman. Tapi pada saya masih perlukan kepada sahabat. Sebab manusia ni dia tak boleh hidup seorang. Nabi Muhammad tu pun sallallahu alaihi wasallam pun adanya sahabat. Kan? Kenapa Nabi berjaya? Tak. Kalau ikutkan Nabi tu Rasulullah. Rasulullah maknanya Rasul kekasih Allah. Kan? Diberikan hidayah. Rasul tak pernah buat tak baik. Allah pimpin dia. Apa Nabi buat, pasti Allah bantu. Maksudnya Nabi tak perlu kan pertolongan sahabat-sahabat. Tak payahlah, aku seorang boleh tak? Tapi tak ada. Nabi tunjukkan kepada kita bahawasanya perlunya sahabat ini untuk sama-sama nak bangunkan Madinah. Itu bukan satu benda mudah. Perlukan kepada sahabat. So, sama juga kehidupan kita. Kalau kita berseorangan, kita tak ada sahabat dalam hidup kita, kita akan lost. Dan kita mungkin tak sedar kita dalam keadaan sesat sebenarnya. Sahabat ni perlunya kerana dia yang boleh baca kan. Dia cakap dia sakit, perbuatan dia tu mungkin sakit, tapi sebenarnya dia yang bawa kita balik semula kepada benda yang sebetulnya. Kan? Tapi kalau kita seorang, kita tak tahu aku buat ni betul ke tak betul. Kita ingat kita betul, tapi rupanya kita tak betul. Sebab itu perlukan sahabat. Sebab sahabat ni orang kata apa, Allahumma salli Muhammad, dah ditunjukkan dalam sejarah, dalam sirah, ya, perlunya kepada sahabat. Dan kalau kita macam sekali baca dalam kitab Hikam kan, karangan Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, pun dia cerita perjalanan seorang hamba Allah tu nak pergi kepada Allah tu, mula-mula dari segi akidahnya semua kan cantik. Lepas tu Ibnu Athaillah tekankan dalam bab sahabat. Dalam perjalanan kita nak menuju kepada Tuhan, carilah sahabat yang mana kata-kata dia itu, perbuatannya itu membawa kita dekat pada Allah. Kata Ibnu Athaillah. Kenapa dia kata macam tu? Sebab dia ada satu proses cepat untuk kita nak kenal Tuhan. Kan? Kalau kita seorang, bukan apa, sebab mungkin akan berlaku dalam kesesatan. Tapi sahabat ni, dia boleh membawa kita cepat dekat kepada Allah SWT. Masya-Allah. Okey, baik. So, sekarang ni kalau ikutkan sahabat ni menjadi tukang tegur kita, ataupun membuatkan juga kita lebih dekat pada Allah SWT, lebih dekat dengan nasihat dan sebagainya. Baik. Betul juga Ustaz, kalau ikutkan kan pengalaman manusia beza-beza. So kalau ikutkan dia tak percaya dengan sahabat, mungkin dia sebab pengalaman dia ataupun dia trauma dengan tikam kan, kawan kan. So kalau ikutkan sebagai seorang sahabat, contohlah kalau saya orang yang tak percaya sahabat ataupun mungkin ingin mencari sahabat, sebaiknya kita perlu menjadi sahabat tu kan, supaya yalah daripada kita mencari, better kita jadi. Jadi apa ciri-ciri sahabat yang baik? Cuba Ustaz kongsikan. Baik, Allahumma salli Muhammad. Ya, sebenarnya betul. Bukan senang nak cari sahabat. Ya, memang agak sukar. Lepas tu pepatah duk sebut kan, berkawan biar 1000, bersahabat tu ya, satu kan. Dan mungkin satu pun susah nak jumpa. Tambahan zaman hari ni cabaran banyak. Mungkin susah nak jumpa sahabat. Okey, sebab tu kalau dia adalah, kalau kita lihat ulama mengatakan kalau memang tak ada betul-betul yang boleh dibuat sahabat, maka adalah lebih baik kita bersendirian, menyembunyikan, bukan menyembunyi, maksudnya beruzlah kepada Allah kalau dah memang tak ada siapa-siapa. So kalau contoh, tapi saya nampak di Malaysia, negara kita ni banyak lagi orang baik yang boleh jadikan sahabat, bukan tak ada. Ni kalau kata satu situasi negara tu, tempat tu memang semua orang jahat belaka. Tak ada orang baik langsung. Tengok semua tak ada ciri sahabat ni. Maka ketika itu kita perlulah beruzlah, bersendirian, mengasih. Sebab kalau kita bergaul dengan kawan orang begini, maka kita akan sesat juga. Itu dalam kes yang terpencil lah. Tapi kalau tengok dalam situasi di Malaysia ni, banyak lagi orang baik kan. Banyak orang yang alim, banyak orang yang boleh dijadikan sahabat. Sebab tu antara ciri sahabat yang sepatutnya kita pilih, nombor satu, percakapan dia itu ya mendorong kita kepada kebaikan. Yang kedua, perbuatan dia itu juga membawa kita kepada kebaikan. Itu antara ciri utama yang disebut oleh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari dalam kitab Hikam. Ya, perkataan dia, percakapan dia. Dan sebab apa ya? Bila percakapan dia membawa kepada kebaikan dan perbuatan yang membawa kepada kebaikan, insya-Allah kita akan selamat. Antara caranya untuk kita nak lihat macam mana kita nak tahu perbuatan dan percakapan ini baik, boleh membawa kita dekat pada Tuhan kan, iaitu caranya ialah dengan kita bermusafir dengan dia.
Ambil masa bermusafir dengan dia. Ya. Bermusafir ini, dekat situ waktu bermusafir dengan dia, waktu tu kita akan tengok, ya, kita akan tengok ciri-ciri yang ada pada dia, kan? Ada tak ciri percakapan dan perbuatan dia baik? Kawan sahabat yang betul, sahabat ni, bila kita bermusafir dengan dia, dia biasalah kalau kita duduk sekejap-sekejap ni, kita takkan nampak semua benda, kan? Tetapi bila kita berjalan 3 hari, at least berjalan dengan dia 3 hari, ketika itu kita akan nampaklah segala benda yang ada pada diri dia secara zahirnya, ya. So contoh kita naik kereta dengan dia, kan, contoh nak pergi mana, kita nak pergi cuti 3 hari, kan, contohnya pergi mana, pergi Johor, kan, 3 hari naik kereta dengan dia. So kita akan tahu dia pasang lagu apa dalam kereta tu, kan? Yalah, betul. Radio apa dia selalu dengar, kan. Dalam perjalanan 5 jam, 6 jam, takkan senyap, tak bersuara, kan. Mesti ada borak, kan? Mesti borak, kan. Topik apa dibincangkan? Cerita perempuan seksi je cerita. Tapi rupanya pergi masjid selalu, kan. Nampak pergi masjid, rupanya dalam kereta cerita, aku sukalah perempuan tu seksi gila, kan. Kita dah tahu dah cerita perempuan. Aku jumpa Minah ni seksi, aku pernah. So kita tahu hak ni tak boleh buat sahabat ni. Kawan boleh, sahabat tak boleh. Dekat situ kita tahu rupanya dia ni kaki. Lepas tu okey dah, kita tahu cerita dia apa. Okey, kita mungkin kata cerita tentang family, kan. So kita tahu background family dia macam mana, okey semua. Lepas tu mungkin dah kita bermalam, kan. Mungkin kita check in, tidur 1 malam kat hotel ke apa, 2 malam kat hotel ataupun mana-mana tempat, kan. So kita boleh tengok dia. Dia solat macam mana, kan. Rupanya dia sebelum ni kita kenal dia selalu pergi solat jemaah, tapi rupanya bila musafir ni solat pun tidak rupanya, kan. Jadi kita tahu dia ni, perbuatan dia ni mungkin akan membawa kita tak betul lah, ya. Ini buat kawan boleh, bukan kata tak boleh lah kawan langsung, boleh kawan boleh, tapi sahabat tu mungkin tidak. Kalau kita tengok malam-malam, ya, dia bangun tahajud senyap-senyap, kan. Dia senyap, dia bangun, dia pun bukanlah kalau dia senyap-senyap je, maknanya dia orang ikhlas tu. Dia tak nak orang perasan dia bangun, kan. Tengok dia bangun tahajud, kita kata ini orang baik lah ni, orang baik, ya. Yang ni kita boleh buat sahabat. Sebab tu perlunya musafir tu. Sebab tu musafir, kerana dekat situ kita akan nampak apa sebenarnya diri dia, karakter diri dia, adakah dia menepati 2 ciri tadi, percakapan dia dan perbuatan dia. Sebenarnya, kan, kalau kita tengok kenapa perlu bersahabat ni, sebab sebenarnya kalau sahabat ini dia boleh memberi kesan pada kita. Kan Nabi katakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Kalau kamu nak tengok orang ni baik ke tak baik, tengok dengan siapa dia bersahabat. Dengan siapa kawan dia, siapa sahabat dia. Sebab apa? Sebab contoh, kan, kalau seorang, contohnya kita ni tak berapa pembersih sangat, kan. Kita ni jenis tak berapa bersih. Kawan kita tu ataupun sahabat, orang yang kalau kita ni contohnya baru belum sahabat lagi, baru kata kawan. Kawan itu boleh mempengaruhi, apatah lagi sahabat. Ni kata kawannya. Okey, kita tengok kita ni kurang pengotor sikit, tapi kawan kita ni, kita kenal dia orang sangat pembersih. Ya, kita pergi rumah dia, tengok bersih tu. Bersih betul lah rumah dia. Maka kita pun main semangat. Rumah aku ni, ya Allah, rumah aku dah macam tongkang pecah dah. Balik rumah, kita semangat nak kembali rumah aku sebab terinspirasi dengan rumah dia tu. Okey. Aku pun mari, kan. Lepas tu tengok kawan kita tadi tu kata, aku nak hantar rumah kau lah. Kita mari, aku kena kembali rumah dia. Nampak tak kesan? Itu baru kawan tau. Kawan tu pun boleh bagi kesan kepada kita. Sahabat lagilah kuat kesan dia, kan. Apa tu, kalau kawan tu ni memang betul baik lah, kita pun nak jadi baik juga. Sahabat kita ni contohnya dia ni memang betul alim, ataupun sahabat kita memang betul lah, kita akan cemburu kebaikan ni, kita pun akan jadi baik macam tu. Itu penting sahabat tu. Kawan pun beri kesan, sahabat lagi lah beri kesan pada kita. Sebab tu penting sahabat. Saya tengok kata dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia ada petik satu kata ulama'. Dia kata apa? Takutlah kamu dengan musuh sekali, tapi takutlah dengan kawan kamu, ataupun takut dengan musuh sekali, takutlah dengan kawan kamu 1000 kali. Dia kata. Sebab apa? Dengan musuh, ya, takut sekali je. Sebab musuh ni dia cari kelemahan kita. Tak? Tapi kalau kawan ni, kawan ni dia tahu semua benda pasal kita, kan? So maknanya bila kawan ni dia akan tahu semua, dia tahu cerita apa semua, termasuklah sahabat. Bermaknanya sahabat ni perlu berhati-hati juga, ya. Bukan katanya sahabat ni ada ketikanya
perlu berjaga juga sahabat ni. Sebab ada ketikanya, contohnya sahabat baik kita ni sampai satu ketika kita tak baik dengan dia. Rahsia kita, aib kita, dia tahu. Dan kalau dia tak suka dengan kita, waktu itu, dia mungkin lagi teruk pada musuh kita. Musuh cari kelemahannya. Tapi kalau sahabat baik ini, kalau dia sudah menjadi musuh, dia lagi jahat pada musuh tadi tu. Faham tak? Sebab dia akan jatuhkan kita dan dia tahu dekat mana kelemahan kita. Dia tahu apa kekurangan, kelebihan kita. Kat situ dia tahu, oh dia ni memang aku tahu kelebihan dia. So dia akan attack kita menggunakan kelebihan yang kita ada. Sebab tu ulama tu bagi tahu perlu juga kita berhati-hati dengan sahabat, kerana bukanlah maksudnya dengan betul lah kata itu orang kata tu sahabat tak wujud. Pada saya sahabat masih wujud, tapi perlu ada berhati-hati tu ada. Berhati-hati tu ada, dan kita mohonlah pada Allah supaya Allah jaga perhubungan sahabat tu. Masya-Allah. Maksudnya besarlah makna sahabat dalam hidup manusia kan. Sangat besar. Bila saya tengok kan, kalau ikutkan cara sahabat pun kita nak tengok cara dia sahabat yang baik kan, musafir dengan dia. Kita tengok kan. Betul juga Ustaz, saya tengok kan. Kawan-kawan saya ada juga macam cara nak memilih sahabat. Saya ada je macam planning, aku nak tengoklah dia boleh dapat tak, aku boleh dapat dengan dia kan. Bila musafir kita boleh tengok dia punya pattern kan. Kan dengar lagu apa, macam mana dia gaduh kalau marah kan. Oh yelah, betul lah tu. InsyaAllah. Jadi maksud dia kita boleh tengok percakapan dan perbuatan yang mendorong kebaikan. Jadi senang cerita kita nak simpulkan bahawa sahabat ni bersahabatlah dengan orang baik-baik. Sebab kita nak tengok siapa diri kita, tengok kawan kita, tengok siapa-siapa kita bersahabat kan. Dan betul lah, bila saya pergi ke satu-satu tempat yang mana rumah kawan saya, kalau rumah dia cantik, kita terinspirasi. Saya macam tak boleh jadi ni kan, aku kena sama juga macam kereta. Kalau kereta dia bersih kan, kereta kita kotor, aku nak kena basuh kereta. Macam tu lah. Masya-Allah. Itulah efek kawan. Macam mana efek sahabat. Penting lah. Okay, baik. Sebelum kita masuk lagi topik mendalam, kita nak berehat dulu. InsyaAllah kita akan kembali selepas ni bersama dengan Imam Muda Hasan Adli, dan berehat sebentar. Stay tuned. Podcast ini dibawakan khas oleh Yayasan Izi Prihatin dengan kerjasama Tarbiyah Sentap. Saya nak ajak anda semua untuk bersama-sama berkongsi rezeki dan menuai hasil sedekah kita di akhirat nanti melalui kempen tajaan barangan basah bersama Yayasan Izi Prihatin. Besar pahala bila kita bersedekah, lebih-lebih lagi memberi makan kepada anak yatim. Barang siapa memudahkan kesukaran seseorang, maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Sedekahlah berapa yang kita mampu, RM10 ke, RM20, RM50 ke, terpulang. Yang penting dengan sedekah kita harapkan rezeki kita diberkati dan rasa cukup dengan keberkatan kita berkongsi rezeki. Anda boleh bank in ke nombor akaun yang tertera atau klik link di bawah. Kembali kita dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah. Saya Anik Buhai selaku hos anda dan bersama dengan Imam Muda Hasan Adli. InsyaAllah. Dah mula menyumbang belum? Kalau belum, klik link di description di bawah, insyaAllah. Baik, kita akan sambung Ustaz. Tadi kita cerita tentang sahabat itu, carilah sahabat yang orang baik. Tapi akan ada Ustaz situasi, ni kita borak santai kan, situasi di mana orang yang tak jumpa. Dia ada circle dia, contohlah golongan-golongan yang macam nakal-nakal kan. So dia nak cari sahabat pun cari sahabat dalam tu lah. So macam mana pula tu Ustaz? Okay, cantik, bagus ya. Okay. Sebab tu kita kena bezakan yang mana sahabat, mana kawan. Okay. Contoh, saya faham hari ni dunia yang orang perlukan kepada duit, kan, perlukan kepada, kadang-kadang kita contohnya kita tambah dalam grup WhatsApp pun macam-macam grup ada kan. So contoh ada kita ni nak main saham, contohnya main saham. So kita kena berkawan dengan orang yang main saham kan. Itu namanya kawan. Kalau kita jenis main emas, kita mesti kawan dengan orang yang main emas kan. Ataupun mungkin kita ni kaki pancing kan. Bukan kaki perempuan, kaki mancing lah, mancing ikan lah kan. So kita kena kawan dalam, sebab ini boleh macam-macam grup ada kan. So kita pun join grup mancing. So tahu pot kat mana nak mancing. Betul, kan. So perlu. So kita pun jumpa, kita pun kena orang tu pun, tapi kita berkawan sebab kita ada hobi yang sama. Oh, faham. Tak salah lah. Tak salah. Tak salah. Okay. So makna dekat situ kita kena tengok. So kita join lah, tak apa. Okay, dalam keadaan kita join tu, kita kena tengok juga. Adakah grup ini, kawan-kawan ni, ada tak dia orang ni membawa kita kepada kebaikan? Kan? So
Contohnya kalau kita join grup bisnes, contohnya grup bisnes. Kalau grup bisnes ni, jenis grup ni cerita bisnes je. Bukan tak betul. Betul kan? Sebab memang grup tu memang grup bisnes. Ceritanya semua memang pasal bisnes, profit, keuntungan apa semua kan. Withdraw. Kan? Betul? Tapi tak ada langsung cerita pasal zakat. Tak ada langsung cerita pasal nak infak. Tak ada cerita langsung pasal Tuhan ke apa kan. Bila kita join, jom kita kena jumpa grup ni kan, meeting kan, pasal nak bincang pasal bisnes kan. So kita join tu kita tengok pada pagi sampai tengah sampai petang cerita bisnes, tak ada langsung solat apa. Jadi ni kena hati-hati. So kita kena hati sebab kita tak kuat. Okay, sepatutnya kita jadi ejen yang untuk bawa kita, jom kita ni waktu solat, jom kita solat. Tapi kalau kita sendiri tak kuat, kita sendiri kena asingkan diri daripada orang seketika. So okay, apa aku minta maaf, aku nak kena keluar ke solat. Kita kena kuat. Sebab grup ni sangat bahaya. Dia lama-lama dia akan jadi kita akan lost. Daripada kita jadi orang yang jaga solat, kita join dengan dia sampai kita rasa segan aku kalau aku join solat, aku solat seorang kan. So lama-lama kita tak solat dah. Yang ni yang sangat bahaya. Sebab tu bukan jangan tak kawan langsung. Kawan. Memang kena kawan dengan orang sebab sepatutnya kita yang jadi orang kata ejen dakwah pada mereka ni kan sepatutnya. Tapi kalau kita sendiri tak kuat, tak apa. Paling tidak kita kena ada grup yang lain pula. Faham? So kita ada grup lain yang mana grup ini yang mana sentiasa bawa kita ke kebaikan. So tadi tak apalah kita yang okey. So kita matlamat aku dengan grup ini berkawan saja. Tujuan apa? Sebab aku berniaga. So aku jual emas, aku buat bisnes. So aku join ni sebab aku nak dapatkan ilmu tentang perniagaan. Tapi dalam masa sama kita ada grup lain. Grup ini bukan banyak grup Facebook, grup macam-macam. So kita pergi grup lain yang mungkin grup tu boleh kita cari sahabat dalam tu. Nampak tak? So kita kena pandai bawa kehidupan kita. Jangan grup ini cerita pasal bisnes, join ni. Tak ingat langsung pada Tuhan. Grup ni pula pun cerita pasal pelaburan. Cerita pelaburan saja kan. Tengok juga leader siapa. Kan? Kadang saya faham, kadang ada leader cerita, ini tak berapa selesa lah kan. Tapi kalau leader tu bagus, dia kata, okey, kita ni banyak cerita ni, jom solat. Tu penting leader tu kan. Okay, kalau cerita pasal ni, okey, kita ni banyak ni, profit kita jom bayar zakat. Tu tak apa, ini balance. Ni kalau kita tengok tak berapa nak balance, kita sendiri kena ada ikhtiar, usaha cari sahabat yang boleh bawa kita. So mana nak cari sahabat? Biasanya, okay, kalau kita cari sahabat, paling mudah, simple tempatnya kita pergi dekat masjid misalnya ataupun surau ya. Kalau tengok ya, kadang kita orang muda kan, takkan aku nak sahabat dengan pak cik dah tua ni, tak apa nak masuk kan. Kan? Okey, tak apa, kita at least kita tahu dekat mana tempat yang ada orang baik. Kan kita tahu. Okey. At least kalau kita tak jumpa sahabat, tak apa, kita pergi dekat masjid, kita boleh berkawan dengan pak cik ataupun orang lebih tua daripada kita tu. Kan? Mungkin kita belum jumpa sahabat kan. Kita pergi berkawan dengan pak cik tu. Dan pak cik tu lebih banyak pengalaman kan hidup. Kita boleh minta nasihat kat dia. So nampak tak balance? So siang tadi aku cerita bab dunia saja kan. Malam ni aku duduk kat masjid, aku bersembang dengan pak cik ni apa. Minta nasihat kat dia kan. Minta ilmu pada dia. Itu pun boleh membantu untuk kita perjalanan mencari sahabat. Sebab betul sahabat bukan senang nak dapat. Ya? Bukan senang. Zaman hari ni lagi dah agak sukar sebab kadang-kadang rupanya sahabat ni rupanya scammer pula kadang-kadang. Nak jadi sahabat baik-baik rupanya scam kita pula kan. So memang mencabar, tapi jangan berhenti untuk berusaha mendapatkan sahabat. Termasuklah sahabat ni kadang-kadang suami kita, isteri kita kan. Itu pun sahabat. Pada saya pernah juga kupaskan topik ni kan. Jadikan pasangan kita bukan hanya dia sekadar isteri ataupun suami saja. Jadikan pasangan itu sebagai sahabat. Kalau suami, kau isteri. Aku isteri, kau suami. Kan? Aku suami, kau isteri. So, hanya touch and down je. Touch and go je kan. Touch and go. So, tugas kita, tugas suami, tugas isteri. Itu je. Jadi, tak ada orang kata apa, tak ada keep in touch, tak ada orang kata persahabatan tak ada. Kan kita kata persahabatan dia ada setanggungjawab, ada rasa kebersamaan. Tapi tak ada. Kau suami, aku isteri. Kan? Itu je. Balik kampung isteri, balik kampung suami. Sebab apa? Suami isteri. Kan? So, maksud tak ada orang kata keserasian tu tak ada. Wujud ke? Dalam kehidupan memang suami-suami isteri lantak kau lah. Ada sebab tu dia kehidupan tu dia macam mana dia tak capai matlamat kebahagiaan. Kalau kita tengok dalam Quran kan mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah. Sebenarnya itulah sahabat tu. Kan?
Okey kita tengok Quran kan. Mawaddah apa maksudnya? Mawaddah ialah sakinah, ketenangan. Kalau tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, dia kata sakinah ni ketenangan, maksudnya perlu ada teman hidup. Kan? So kita dah pilih dia, sebenarnya kita pilih dia sebagai sahabat kita sebenarnya. Perkahwinan sebenarnya kita satu proses nak jadikan dia sahabat kita. Okey, sakinah ni sebab dia dah jadi teman hidup. Proses kan untuk kenal. Dulu cakap seorang-seorang, makan seorang-seorang, pegang tangan pun pimpin tangan seorang-seorang je kan. Dan ni ada tangan isteri kita, suami kita. So itu namanya sakinah. Mawaddah lebih kepada hubungan seksual. Sebab itu fitrah manusia. Rahmah itu lebih kepada persahabatan. Bukan sekadar teman hidup, bukan sekadar adanya tempat orang kata sebagai menunaikan nafsu kan, fitrah manusia, tapi lebih kepada persahabatan sini, rahmah tu. Maksud kalau dia tak ada rasa rindu, kan? Bila suami keluar pada rumah rasa bila dia nak balik, kan? Isteri keluar rasa rindunya nak jumpa, kan? So dia ada rasa kebersamaan tu. Itu namanya sahabat. Tapi ada orang tak capai benda ni. So ialah faham kan ujian kan, sebab ada yang macam tu. Cuma kita berusaha, siapa yang dah berkahwin tu usahalah untuk menjadi sahabat kepada pasangan kita. Dengar tu. Tu mutiara kata tu kan. Jadilah sahabat berpasangan kita. Yes. Tapi sebut tentang itu, kita masukkan tentang momen Nabi SAW bersahabat. Kan Nabi ada sahabat, ada 4 kan. Ada ramai tapi kita ambil kan Abu Bakar Siddiq, Umar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali kan. Yes. Itu bersahabat dengan sahabat. Ada juga Nabi bersahabat dengan Siti Khadijah, dengan isteri Nabi kan. So mungkin ada tak momen best tentang sahabat yang tak boleh kongsikan? Okey. Sebenarnya Nabi seorang sahabat kepada Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar sahabat kepada Nabi kan. Dan Nabi bersahabat dengan antara yang itulah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan ramai lagi. Tapi kita tengok ya, Nabi Muhammad SAW dia fatanah, bijaksana. Nabi tengok cara Nabi bersahabat dengan Abu Bakar tak sama dengan Umar. Cara Nabi bersahabat dengan Ali tak sama dengan Osman. Dia berbeza. Sebab Nabi bijaksana dalam menyesuaikan diri dengan karakter sahabat tu masing-masing. Kan? Kalau dengan Osman ni sebagai seorang yang sangat pemalu. So Nabi sesuai dengan dia. So Nabi akan dengan Osman ni lebih kepada sifat malu, lebih tinggi. Tapi dengan Abu Bakar lebih kepada Abu Bakar ni antara sahabat yang sangat rapat dengan Nabi lah ya. Sebab tu Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Contoh tengok ya, momen yang saya nampak patut kita ambil teladan, Nabi Muhammad tak pernah ambil kesempatan kepada Abu Bakar. Yang itu yang susah jumpa tu. Tak pernah ambil kesempatan. Sebagai contoh, kan Nabi nak berhijrah ke Madinah. Orang yang terakhir nak berhijrah ni siapa? Abu Bakar. Tinggal Abu Bakar dengan Nabi je, 2. Yang lain semua dah pergilah. Tinggal Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW je. Abu Bakar tak tahu lah. Mungkin Abu Bakar pergi seorang-seorang ataupun jadi tak tahu. Sehinggalah wahyu turun kan. Bila kata wahyu turun, berhijrah dengan Abu Bakar, Nabi bagi tahu ke Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ya Allah telah perintahkan aku berhijrah dengan kamu. Dia punya seronok je kan. Tengok ya, Abu Bakar dia berdoa pada Allah supaya aku dapat berhijrah dengan Nabi. Itulah impian dia. Dapat berhijrah dengan Nabi. Ya. Dan sebelum dapat berita tu, Abu Bakar dah siap sedia dah unta dia. Dia dah siapkan satu unta untuk dia, satu lagi unta untuk Nabi. Dalam keadaan dia tak tahu dia akan berhijrah dengan Nabi. Tapi dah siap sedia dah. Ini namanya sahabat. Dia dah prepare dah. Kalau apa-apa berlaku, aku akan bersama dengan dia. Nampak tak? So dia dah siap. Tu kata payah jumpa sahabat macam ni. Kan? Kemudian bila dapat berita nak berhijrah tu, dia seronok sangat. Lalu dia kata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku dah siapkan satu unta untuk aku, satu untuk kamu. Tapi tengok Nabi kata apa? Abu Bakar, aku terima hadiah itu, tetapi unta itu aku akan bayar harganya mengikut nilai semasa kepada kamu. Oh iyalah, tak ambil kesempatan kan? Tak, Nabi bayar. Sedangkan apa salahnya dia nak bagi hadiah, ambil je lah kan. Memang Abu Bakar niat bagi hadiah. Tapi Nabi ni tak nak nampak dia ambil kesempatan. Mungkin orang kata, alah tengok Nabi sedang lah hijrah, tengok orang tolong dia, orang support dia. Tapi Nabi tak suka benda tu. Walaupun boleh je, hadiah orang bagi ambil je lah kan. Tapi tak nak ambil kesempatan. So maknanya dalam kitab sirah pun disebutkan, waktu tu Nabi tak boleh nak bayar. Waktu Nabi dekat Madinah, Nabi tetap bayar juga harga itu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Okey, maknanya kata itu kata-kata sahabat yang betul-betul dia tak akan ambil kesempatan. Contoh, kadang-kadang orang kawan ni sebab dia nak ambil kesempatannya.
Kalau sahabat aku lah, kita pun betul nak jadi sahabat. Kalau sahabat aku, rupanya ambil kesempatan. Bisnes. Yes, bisnes. Banyak macam tu kan. Sebab bisnes dia. Tapi waktu kita jatuh, Tak tolong. tak nampak dah batang hidung. Dulu pun kalau sahabat aku, kipas kita pun selesa dia tu sahabat aku kan. Rupanya ambil kesempatannya. Bila kita melingkup tu kan, tak ada dah kan. Itu. Banyak kita ambil kesempatan kan. Sahabat betul dia tak ada kesempatan. Waktu senang pun dia gembira sama dengan kita. Kan waktu kita susah pun dia susah sama dengan kita. Walaupun mungkin jarak jauh pun, contohnya kita berkawan sahabat kerana dia ni boleh bawa kita pada Tuhan. Bukan cerita status diri dia. Dia ni orang kaya, aku orang miskin, tak. Kita tak ada. Kalau dia kaya sekalipun, aku berkawan bukan sebab aku nak harta dia, tak. Sebab aku sebab nak jadikan dia sahabat dunia akhirat. Kan? Tak ada sedikit pun kita, kau bagilah harta aku sikit. Itu bukan sahabat. Ya? Tapi sahabat yang baik, dia sentiasa menghargai sahabat dia, bagi. Kan? Dia tak kira dengan sahabat. Tapi kita tak pernah nak ambil kesempatan. Nak mengharapkan pertolongan dia, tak ada. Tapi sahabat yang baik ialah waktu kita perlukan pertolongan, dia dulu tolong sebelum kita minta tolong. Itu antara momen lah yang boleh kita ambil. Saya terpukul bila sebut tentang soalan-soalan sahabat ni. Macam kita fikirlah, adakah aku ni layak jadi sahabat yang baik kan? Sebab kita berkawan dengan kawan kita pun nampak macam kita kawan ada purpose kan? Kita perlu muhasabah diri balik lah, insyaAllah. Jadi kalau ikutkan macam mana Nabi SAW bersahabat, macam mana pula kalau let's say kita sekarang nak cari sahabat susah, dan of course lah mesti ramai punya akan kena khianat, tikam belakang. Ustaz ada pengalaman ke? Nak tahu lah kan? Mana tahu kalau ada pengalaman boleh kongsikan bagaimana untuk kita counter benda tu. Baik, Allahumma salli Muhammad. Sebenarnya saya ni kawan tak ramai. Ya? Walaupun mungkinlah orang kenal kita, tapi kita ni, ada orang macam, saya pun pernah jumpa juga macam ada jenis ni. Orang ni dikenali ramai, tapi dia sendiri kagum, aku ni tak banyak kawan. Kan? Kan, sebab tu dia banyak. Tapi orang bukanlah maksudnya dia jumpa orang, dia hormat orang, tapi dia sendiri dia kata dia tak ramai kawan. Ya? Ada orang macam tu kan. Ada orang dia ramai kawan, ada orang tak ramai kawan. So masing-masing manusia ni karakter berbeza. Kalau katanya pada saya, ada tak momen yang contohnya pengalaman ditikam belakang, saya nak fikir balik ya. Macam Ustaz ni bisnes, of course lah kan. Tapi ada ke boleh petik ke? Ada juga, pernah berlaku jugalah. Tapi asal usulnya saya nak anggap dia sebagai sahabat kan. Betul lah, sebab saya kenal keluarga dia, kenal family, so anggap dia macam mak ayah kita sendiri kan. So memang kita anggap dia sebagai sahabat lah, so memang rapat dengan ayah dia. Tapi rupanya dalam pengenalan ni, rupanya dia mungkinlah ialah manusia kan, kadang-kadang terlupa, biasalah kan, manusia ni ada turun naik iman dia kan. Dan dia ni pun orang yang baik sebenarnya kan. Dan dia rapat dengan ramai asatidzah kan. Jadi kita rapat dengan dia. Suara memang kenal lah. Rupanya mungkin Allah uji dia dengan satu ujian yang berat bagi dia. Dia terlibat dengan hutang yang banyak kan. Dan dia pun pernah berhutang dengan kita juga kan. Tapi pada saya okey je kan. Tak perlu larikan diri kan. Cakap kita bincang baik-baik kan. Tapi dia rupanya mungkin dia terlalu stres kan, rupanya dia telah mengambil hutang yang banyak dengan orang lain. Dia ambil kesempatan dengan orang lain yang dia baik tu, dia minta hutang semua. Okey. Sampaikan ayah dia pun stres, ibu dia stres, sampai ayah dia malu jumpa kita kan, sebab kita ni kawan baik dengan dia kan. Sampai dia jatuh malu sangat. Saya pun jauhkan diri pada keluarga dia sebab kita tak nak bagi ayah dia sakit, susah hati kan. So kita tak apa, bagi ayah tenang lah. Lepas tu dah lama dah dia larikan diri, dia senyap sunyi kan, kita kontak pun tak dapat. Saya sebenarnya okey je kan, kita okey je kan. Benda tu ujian bagi kita juga kan. Mungkin Allah uji kita sebab adalah dosa kita kan. Lepas tu dah lama, lepas tu tiba-tiba dia kontak setelah 2-3 tahun sunyi. Saya pun tak tahu apa berita kan, apa khabarnya, sihat ke tak sihat kan. Saya sebenarnya okey je kan, tak adalah kata nak maki hamun, tak ada. Ada orang maki hamun, saya kata itu ujian saya dan ujian bagi dia juga kan. Tapi satu hari tu dia telefon sebab asbabnya ayah dia meninggal dunia. Bila ayah dia meninggal dunia, mungkin pukulan kuat bagi dia. So dia macam bersalah sangat terhadap ayah dia mungkin. Lepas tu dia kontak kan. Saya dapat berita ayah dia meninggal dunia. Jadi saya kata dapat tahu lambat. Bila dapat tahu lambat ni, kita pun
meninggal dah tak sempat. Saya nak pergi rumah dia pun kita rasa bersalah kan. Pak takut nanti mak dia macam lagi kecewa, sedih tengok kita dia kan. Okeylah, tapi saya pun doa, ya Allah ampunkan dosanya apa semua. Tiba-tiba sehari dua tu dia telefon. Dia tak kenal nombor siapa dia kan ni. Dengar suara dia kita kenal dah. Siapa ni? Sahabat lama lah kata. Sahabat lama macam kenal nama ni kan. Macam kenal suara kan dia. Saya pun sebut ni kan. Yalah kata, ya Allah, kenapa senyap tak bagi tahu kan. Kan sebenarnya tak ada masalah apa pun kan. Kadang-kadang ialah mungkin dia anggap benda tu macam besar bagi dia. Betul lah ya, sebab dia melibatkan orang lain juga. Tapi bagi saya benda tu kecil je kan. Okeylah, saya kata ada orang ujian lagi besar. Berapa hutang kan? Dia kata dia ambil sebuah 1 juta. Dia kata 1 juta tu tak besar mana. Betul lah 1 juta tu besar. Tapi ada orang sampai 4-5 juta lagi banyak kan. Benda ni kita dah buat kesilapan tu. Benda tu nak lari ke mana kan? Kita hadaplah benda tu kan. Semua ada ujian. So kita hadap, bincang baik-baik. Kalau senyap macam ni pun apa boleh dapat kan? Lari pun masalah. Lari pun masalah tak dapat apa gitu. Masing-masing ada ujian ni. So sekarang ni tinggal lagi macam mana kita nak berhadapan ujian tu. So alhamdulillah hari ni pun dia dah baik balik. Saya tak ada masalah. Itulah antara pengalaman. So maksudnya perlulah berhati-hati. Daripada pengalaman tu maknanya kita perlu belajar walaupun dia sahabat. Tapi betul lah kata ulama dalam kitab Syekh Hidayatul Salikin tadi tu. Maknanya dengan sahabat pun perlu lebih berhati-hati. Kan? Maksudnya kita berdoa dan bersama, ya Allah Tuhanku, peliharalah persahabatan ini. Sebab iblis ni kerja ni memang akan merosakkan persahabatan dia. Kan? Tugas dia. Tapi kita doa, ya Allah jagalah. Kalaulah berlaku kes macam ni, kita berlapang dada. Ini ujian ya. Kalau sebut soal duit kan, soal duit sensitif kan. Dan saya perasan memang berat juga ujian kan. Kadang betul lah kita nak tahu bagaimana serabutnya hidup kita kan. Cuba kita tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Betul. So dari situlah mungkin kita akan rasa macam kau stres macam mana sekalipun, kalau kau ada masalah takkan settle. Jadi besar juga momen tu Ustaz Masya-Allah. Okey, kalau ikutkan apa tips yang berkesan dalam menjaga hubungan dengan sahabat? Nak kata macam Ustaz sendiri kata kan, tadi salah satu nilai yang kita boleh ambil tadi, jangan lari daripada masalah, hadap berbincang saat ada masalah. Itu pertama. Selain daripada tu ada Ustaz? Nak jadi sahabat baik ni, cuba macam mana? Okey. Nak jadi sahabat baik ni, nombor satu, kita kena trust kat dia. Tu je. Kalau kita, dia proses lah. So once kita dah decide, inilah sahabat aku, so kita kena trust kat dia. Sebab apa? Sebab kalau kita tak percaya kat orang, kita akan stres pula. Betul tak? Bila kita tak trust kat dia, kita akan jadi tekanan, kita akan ketakutan sebagainya. So, once kita ada decide dia sebagai sahabat kita, kita percaya kat dia. Sebab manusia ni, kita perlu juga bagi kepercayaan pada manusia. Kan? Sebab kalau kita tak percaya pada orang, susah hidup kita. Contohnya kalau kita ada staff. Kan? Kalau kita tak percaya kat staff kita, siapa nak buat kerja? Takkan kita juga bekerja, semua bos buat kerja kan? Sebab tu bos ambil staff sebab percaya pada staff untuk buat kerja. Kalau bos tak percaya pada staff, tak payah ambil bekerja. Samalah sahabat ni tadi, kita dah jadikan dia sahabat baik kita. Kan? Macam kata suami isteri kan sahabat. So suami kena percaya kat isteri, isteri kena percaya kat suami. Kalau suami tu keluar, percaya kat suami. Kan? Serahkan. Contohnya, dia di belakang aku, ya Allah, kau jagalah dia. Kau jaga, peliharalah dia. Itu suami dengan isteri kan. Sama juga kita dengan sahabat. Waktu kita dengan dia, kita baik. Tapi di belakang kita, ya Allah, jagalah dia, aku percaya kat dia. Contohnya kan. Contohnya kita amanahkan dia, kau tolong jaga duit aku kan. Kau tolong jaga harta aku kan. Percaya kat dia. Kan. Contohnya kalau dia pecah amanah, dosa kat dia lah. Tapi kita belajar, maknanya dia orang yang tak percaya, orang yang tak amanah. So dekat situ kita belajar. Kita mungkin ubah strategi pula. So yang apa nama? Kemudian yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, kita jangan harapkan dia je buat baik. So kita sendiri ciptakan momen yang baik dengan dia. Kadang-kadang kita mengharapkan orang tu buat baik dengan kita. Kita harapkan sahabat tu bagi kat kita macam-macam kan. Tak payah kita tunggu orang, kita sendiri yang buat dulu. Kita yang cipta kebahagiaan dengan sahabat. Kan? Kalau suami isteri, jangan tunggu suami je buat baik. Isteri kena cipta kebaikan itu. Samalah. Kalau bukan suami isteri pun, sahabat tadi, kita sentiasa cipta momen yang terbaik dengan dia. Jangan harap dia je kan. Aku harap dia. Aku harap dia. Sampai bila kan? Kita sendiri.
Itu antara perkara yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, cipta kebahagiaan. Jangan tunggu orang bagi kat kita. Kita yang kena memberi. Yes, kita Masya kena Allah. memberi. Dua mutiara kata ataupun tips yang berkesan sebenarnya Ustaz. Yalah, kalau ikutkan sekarang ni, pesanan ini bukan hanya dari sudut kawan dengan sahabat saja tau. Dia sebenarnya untuk keluarga, pasangan. Terima kasihlah Ustaz cover macam-macam kan. So dua tips tu boleh digunakan oleh orang kata apa? Kita semua untuk menjaga insan yang kita sayang, insya-Allah. Baik, sebelum kita berehat, untuk ke segmen game, yang mana game ni kita akan drill betul-betul Ustaz Imam Muda kita, Hasan Adli kita, dan kita nak kenal lebih dalam segmen selepas ni. Tapi sebelum kita berhenti, satu soalan lagi Ustaz. Ada satu Q&A. Soalan daripada netizen lah. Kalau nak tahu kita macam mana, tengok dengan siapa kita berkawan. Betul ke statement ni? Maksudnya apa yang Ustaz kata tadi kan? So boleh Ustaz jawapan ringkas je boleh? InsyaAllah. Ringkas. Betul, statement tu sebenarnya hadis Nabi tu. Nak tengok dengan siapa, tengok orang tu macam mana, tengok dengan siapa dia berkawan kan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Tu hadis Nabi. Betul. Sebab tu kalau kita nak tengok orang tu baik tak baik, tengok siapa kawan dia. Tengok. Tak payah tanya dia, kau Anik baik ke? Mungkin Anik kata, contoh Anik kata, saya baik Ustaz. Saya tak boleh percaya sangat. Betul. Kan? Mungkin Anik tak jujur kan. Ataupun saya kata, Anik baik, orang baik ke? Anik kata, saya jahat Ustaz. Kan? Saya tak boleh percaya juga. Mungkin dia merendah diri. So caranya tengok siapa kawan Anik. Tak payah tanya Anik. Saya tengok siapa kawan Anik ni. Kawan dia baik. Saya tak tahu Anik orang baik. Yeah. Kalau Anik kawan dia semua orang kan, saya dah faham dah Anik macam mana orang dia. Tapi Anik ni orang baik, saya yakin insya-Allah. Contoh je Anik. Contoh. Betul juga Ustaz. Maksudnya kita pandang dari sudut dengan siapa kita berkawan tu memang bermakna sangat lah kan. Sangat bermakna. Kita tak nak judge dalaman dia. Kan? Betul. So kalau tengok dengan siapa dia berkawan, kita dah nampak zahir dia macam mana. Betul lah Ustaz. Nak cari jodoh pun macam tu juga. Tengok siapa kawan dia. Jangan tengok jangan tengok kau dia ni bagus lah depan kita. Tengok kawan-kawan dia. Tengok dalam grup Facebook dia contohnya, ataupun siapa friends dia. Tengok friends dia lain macam je, ni lain macam ni. Depan kita mungkin baik, tapi kita tengok siapa kawan-kawan dia. Grup apa yang dia selalu join, siapa grup circle dia. Itulah sebenarnya diri dia. Memang terbukti Ustaz. Kalau dalam cari pasangan pun macam tu juga. Macam tu, nak cari menantu pun sama juga. Tengok dengan siapa dia bersama selalu. Aduh, seram pula saja Allah, moga Allah pertemukan aku dengan saya baik-baik insya-Allah. Okey, insya-Allah Ustaz, kita settle dulu untuk segmen ni. So kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam podcast Bola Tarbiyah. Sahabat semua, ini yang terjadi akibat barangan makanan semakin mahal sehingga kita tak mampu menampung anak-anak yatim yang terlalu ramai. Kos tanggungan pun semakin bertambah dan membuatkan pusat pelindungan anak yatim terpaksa mencatu makanan mereka untuk menampung kos pengurusan operasi. Sekarang ini, Yayasan Izi Prihatin menjalankan kempen tajaan barangan basah bagi 5 buah rumah anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin. Sasaran 5 rumah anak yatim ini akan mendapat bantuan bekalan makanan secara konsisten setiap bulan. Itu peranan mereka. Anda boleh bersama membantu dengan menyalurkan sumbangan ke nombor akaun yang tertera. Jangan lepaskan peluang bersedekah kerana sedekah itu banyak pahalanya. Tak kisah berapa jumlah sedekah kita sekalipun, yang penting ikhlas dan moga ianya membantu kita di akhirat sana. Jom menyumbang bersama Yayasan Izi Prihatin. Alhamdulillah, kembali kita bersama dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah. Saya Ani Muhai sebagai host anda dan insya-Allah kita bersama lagi dengan Imam Muda Hasan Adli. Baik Ustaz, kita akan main slot kali ini adalah segmen card game yang mana kita akan mengkaji, menggali lagi rahsia, mendekatkan, orang kata bukanlah, nak dekatkan diri lagi dengan Ustaz. Jadi cara dia simple saja Ustaz game ni. Ustaz perlu pilih soalan ataupun pilih kad, dan dalam kad ni ada soalan-soalan yang panas dan soalan-soalan yang kita nak tahu dengan lebih dekat Ustaz sendirilah. Okay. So Ustaz pilih kad yang mana bertuah insya-Allah. Pilih satu Pilih satu. Jejak sabar. Saya tak boleh lah. Takut nanti Ustaz dapat soalan senang lah. Saya nak try lah. Bismillah. Okey. Encik Taklah senang ya. Okey, bismillah. Bismillah. Okey. So, okey, apa soalan dia? Bagaimana anda uruskan kesedihan? Bagaimana anda uruskan kesedihan? Okey, sila Ustaz. Jawapan saya ni. Betul. Okey.
So kalau nak uruskan kesedihannya, Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya kalau kita sedih ini, yang pertama biasa saya buat, ya, biasanya kalau sebab saya ada isteri kan, so biasanya saya akan refer kat isteri saya dulu. Faham. Kan? Dia dah sahabat kan, Nah, so saya dah pilihkan dia sebagai sahabat, so kita cerita kat isteri kita. Kemudian saya akan cerita juga dengan sahabat baik saya, ada sahabat baik juga yang saya akan cerita juga kat dia, dan pasti dengan ibu saya lah. Misalnya 3 orang ni tempat yang saya akan refer lah kalau apa-apa pun. Tapi dengan ibu ni kebiasaannya saya kurang sikit cerita tentang kesedihan sebab kita tak nak bagi dia susah hati. Tapi benda-benda yang best mesti cerita kat ibu lah. Tapi tengoklah kesedihan tu kalau perlu kepada ibu, ceritalah. Ya? Sebab kita faham ibu ni dia ada insting. So itu yang buatlah. Kemudian yang kedua, cari ketenangan, ya? Healing, healing kan. So healing dengan cara, kebiasaannya antara yang saya pernah buat, saya baca Quran lah. Sebab kita faham Quran ni syifa. Sebabnya pengalaman dalam keadaan kesedihan ni, bila kita buka Quran, mesti ada jawapan. Mesti ada jawapan. Sebab saya pernah dapat tips daripada seorang makcik ni, beritahu, ni murid saya, tapi dia kira makcik-makcik lah. Dia kata, "Ustaz, kalau ada masalah sedih ke apa, buka Quran." Tapi ternyata bila saya menghadapi satu masalah yang berat kan, saya teringat kata makcik ni kan, dia kata buka je Quran mana-mana pun. Bila saya buka, betul kan, seolah-olah ayat tu kena dengan masalah kita tu. Banyak kali jadi. So saya yakin bila kita berhadapan kesedihan, pergi kepada sahabat kita. Yang kedua, buka Quran, baca Quran. Kemudian yang ketiga, kita pun solat lah. Solat, insya-Allah kebiasaannya dia akan dapat ketenangan. Wah, faham. Sebab ubat hati pun ada yang ubat hati 5 tu kan. Baca Quran dengan makna dia tu kan. Masya Allah. Bolehlah rawat jiwa. Okey. So kita dah tahu dah macam mana Ustaz uruskan kesedihan. InsyaAllah kita boleh ambilkan sebagai teladan. InsyaAllah. Saya pula saya malas lah nak suruh. Saya tengoklah soalan. Okey. Perkara yang anda ingin capai pada 5 tahun akan datang ialah. Kenapa dapat soalan ni? Aduh. Okey, kalau saya 5 tahun akan datang apa takut nak cakap. Sebab anak 5. Bukan belum kahwin lagi. Nak fikir ke arah itu. Tapi yang mudahlah sikit mungkin saya sebenarnya saya teringin nak travel. Bukanlah, maksudnya saya teringin nak travel means saya nak pergi negara-negara contoh Switzerland, sebab itu orang kata syurga dunia cewa kan, sebab cantik sangat, dan saya nak bawa parents saya sama lah. Itu antara goal saya dalam 5 tahun akan datang lah. Sebab tu tengah kumpul duit, doakanlah Ustaz. InsyaAllah. Aku dah pergi Switzerland, memang best. Ustaz dah pergi dah? Alhamdulillah. Seronok je. Nampak kan, saya belum pergi lagi. Okay, so kita deal satu-satu. Silakan Ustaz. Saya cuba. Bismillah, saya canggih. Ya Allah, dapatlah susah sikit. Cewa. Kita nak kenal. Okey, ambil atas sekali. Okey, baik. Sila. Apa 3 perkara yang orang lain tak tahu tentang anda? Ini kita nak tahu. Silakan. Kalau kita tengok kan, memang muda kita. Macam dekat TV, kita nak kenal lebih dekat kat sini. Apa perkara orang lain tak tahu tentang aku ya? Apa dia, Ustaz? Apa susah ni? Yang saya tak tahulah, yang saya tak tahu. Okay. Apa yang orang lain tak tahu tentang. Okay. Yang pertama, mungkin orang tak tahu yang saya ni pandai nyanyi? Betul? Boleh lah. Okey, tak pandai nyanyi. Okey. Yang kedua, mungkin orang tak tahu yang saya ni pandai khot. Ya, saya pun tak tahu. Pandai khot. Boleh lah. Khot apa tu? Nasah. Khot nasah. Sebab dulu memang pernah buat kaligrafi. Benar. Wow. Okey. Bolehlah saya tempah nama Okey, itu nombor 2. Satu lagi. Okey. Yang ketiga, mungkin orang tak tahu yang saya ni apa ya? Okey.
Suka kucing kot ya. Suka kucing. Okey. Abu Kitun orang kata kan. Oh, Ustaz suka kucing Suka. Saya ada seekor kat rumah. Ya. Saya suka kucing. Suka percakapan kucing kot lah. Oh, Dia macam healing healing lah healing. Yelah, sebab kucing dia tahu kan naluri manusia saya rasa. Sebab kadang kalau kita sedih dia datang, dia ngending-ngending kat kita. Okey. Oh, menarik. Okey, saya pula. Saya cuba Aduh. Antara perkataan maaf, tolong dan sayang, yang mana satu paling susah untuk kita ucapkan dan kenapa? Okey, patutnya soalan ni kat Ustaz tau. Okey, maaf, tolong dan sayang bagi saya lah. Before this saya dapat soalan ni juga. Saya sebut sayang lah. Tapi saya rasa kalau ikutkan dalam konteks sahabat, saya boleh kata maaf lah. Sebab sebenarnya kemaafan itu bukannya kita orang kata apa, benda tu bukan satu benda yang mudah tau, nak minta maaf ni. Sebab kita merendahkan ego kita. Tapi dalam konteks sahabat, maaf tu sangat perlu walaupun kita tak salah. Sebab benda tu menyelamatkan hubungan yang kita dah bina terlalu lama. Sebab kalau dengan ego mampu menghancurkan hubungan yang 5 tahun, 10 tahun persahabatan kita. So elakkanlah benda tu berlaku. So kalau boleh, maaflah. Semestinya perlu kita buat dalam menjaga hubungan yang kita sayang, insyaAllah. Okay. Settle lah. Okay, dua-dua. Sorry. Okay, soalan yang terakhir Ustaz. Sila. Okay Ambil bawah Okay. Bismillah. Okay. Oh, 3 juga ni. Sebutkan 3 perkataan yang tepat menggambarkan dunia kanak-kanak anda. Okey. Sebab macam tengok kan, dunia kanak-kanak Ustaz macam seronok ni. Kita nak kenal lah. 3 perkataan je. Pertama, berdikari. Oh, berdikari. Okey. Yang kedua, syukur. Syukur. Berdikari satu, syukur kedua. Satu lagi? Yang ketiga, bahagia tak apa tu? Berdikari, syukur. Okey. Menghargai. Wah, macam seronok 3 tu kan. Allah, kalau tanya saya takut keluar benda lain lah. Maksudnya antara 3 tu, okey, sebut soalan tambahan. Antara 3 tu berdikari, syukur, menghargai, yang mana yang Ustaz rasa macam the best of the best Berdikari. Sebab ayah saya meninggal waktu saya lagi 1. 7 tahun 7 tahun. Dan memang waktu tu memang berdikari betul lah. Sebab mak kerja Nuri Getah kan. Dan sebenarnya saya umur 6 tahun, tadika dekat rumah dekat kampung. Tadika tu dekat Manjung. Rumah dekat Sungai Wangi, Perak. jauh ke? Lebih kurang 10 km. Tadika. Wow. Naik bas tambang. Tadika umur 6 tahun? 6 tahun. Tambang? Naik bas tambang. Berdikari. Pagi-pagi pukul 6.30 pagi mak dah kejut. Pergi dekat depan rumah tu, tahan bas. Wow. Tahan bas, mak hantar mak tunggu lah. Lepas tu bas naik. Bas tu bukan bas sekolah tau, bas tambang. Bas mini orang kata? Bas mini tu, tambang. So pergi, sampai dekat 1 pekan, turun bas tu, naik bas lain pula, bas tambang juga. Pergi pula. Saya pun tak boleh imagine macam mana aku boleh buat macam tu dalam umur 6 tahun. Tadika lah tu? 6 tahun, tadika. Memang saya pun, kalau orang nak colik boleh, orang nak buat jahat boleh kan. Betul. Tapi saya pun tak macam mana. Boleh memang tu. Boleh turun naik bas sendiri semua. Memang selama berapa tahun tu? Setahun? Setahun, dekat 2 tahun juga lah. Ulang alik naik bas? Wah, memang betul berdikari lah. Saya rasa 6 tahun saya kat mana Okey, baik, insyaAllah. Okey, kita deal lah 2, 1, 3. Okey, saya pula last lah. Sorry. Jika anda mempunyai 3 permintaan untuk dimakbulkan, apakah 3 perkara tersebut? Yang ni kita jawab 2 lah, Ustaz. Adil lah. Sebab 3 kan. Okey. Okey, saya dulu 3 permintaan untuk dimakbulkan Pertama sekali, saya nak takut je. Saya nak rezeki yang banyak lah. Alhamdulillah. Tak kisahlah berbentuk apa sekalipun, supaya bila kita ada rezeki sebenarnya kita dapat mampu tolong orang. Sebab contoh, macam mana kita nak tolong orang kalau kita tak ada benda tu, sumber tu kan. Itu pertama lah. Yang kedua, permintaan untuk kita Allah makbulkan. Kedua, saya nak kesihatan. Sebab sekarang ni umur sekarang
duit banyak sekalipun, masa tak ada. Duit banyak sekalipun, kesihatan tak cukup. And tu lantar, tak tahulah. So kesihatan tu saya nak sangat ada. Risau Ustaz kalau tengok gula naik ke kan, darah tinggi, jantung. Yang ketiga, saya kalau boleh saya nak bahagia dengan orang yang ada dengan saya sekarang. Sebab saya pun tak ramai kawan Ustaz. Tapi cukup sekadar orang yang ada dengan saya, yang bersama dengan saya, yang kenal saya. Saya nak hubungan saya bahagia dengan dia sampai bila-bila lah. So 3 perkara tu saya rasa saya nak lah. Ustaz pula. Kita nak drill dia. Okay. 3 perkara. Okey, yang pertama saya mengharap sangat untuk melihat pasangan yang nak bercerai tak jadi bercerai. Tu ramai yang nak bercerai kali ni kan. So saya mengharap sangat supaya mungkin apa yang saya boleh buat ni menjadikan mereka tak jadi bercerai. Satu. Yang kedua ialah kita nak pastilah nak tolong ramai orang sebab kita nak tengok ramai orang bahagia kan. Mungkin ada yang susah hidupnya, macam mana apa yang boleh aku buat supaya dia boleh rasa bahagia dan senang. Macam apa yang kita rasa senang, kita nak dia juga rasa senang. Dan yang ketiga iaitu pastilah mengharapkan supaya dapat keluarga yang bahagia, anak-anak yang soleh dan solehah. Masya-Allah. Wah, dia lain tau kita kan. Tapi Ustaz lebih kepada keluarga. Dan bagi saya patutlah kan, siapa yang tak nak kan benda tu. Dan tu 3 permintaan yang betul-betul nak InsyaAllah. Okey, baik. InsyaAllah. Setakat itu sajalah yang kita boleh gali Ustaz Hasan, Ustaz Azli. Dan insyaAllah selepas ini kita akan sambung pada segmen yang terakhir. Dan kita akan sambung balik topik mengenai kawan versus sahabat. Boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah kembali selepas ni. Ada perkara yang anda hajatkan, nak mudah urusan. Antara tipsnya ialah bersedekah. Ramai yang ambil mudah perkara ni. Tapi hakikat sedekah itu sebenarnya memudahkan urusan seseorang. Sekiranya ada di antara kita yang berhajat, insya-Allah akan termakbul asbab sedekah kita. Yang paling best, sedekahlah kepada anak yatim kerana Allah menjanjikan syurga bagi mereka yang menyantuni anak yatim. Bahkan jarak antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti 2 jari sahaja di syurga nanti. Jom berkongsi rezeki, bersedekah dengan memberi makan anak yatim bersama Yayasan Izi Prihatin melalui kempen tajaan barangan basah. Yayasan Izi Prihatin menjaga 5 buah pusat jagaan anak yatim dengan menyediakan bekalan makanan setiap bulan. Antara rumah anak yatim terlibat ialah Rumah Anak Yatim Tasawur Islam Perak dan juga Rumah Anak Yatim dan Asnaf Teratak Umi, Taman Melewar Batu Caves. Antara barangan dapur yang diagihkan ialah ayam, ikan, daging, telur, sayur, beras dan lain-lain. Jangan lepaskan peluang untuk bersedekah. Semoga dengan sedikit sumbangan kita ni, ia mampu memberi harapan buat anak-anak yatim dan asnaf yang diuji. Bahkan ini antara ladang pahala untuk kita tuai di akhirat nanti. Jom kita berkongsi rezeki. Kalau bukan sekarang, bila lagi tuan-tuan? Klik link di bawah atau bank in ke nombor akaun yang tertera. Sedekahlah semampu kita. Kembali kita bersama dalam rancangan podcast Borak Tarbiyah dan bersama saya Adik Muhai dan juga Ustaz Hasan Adli. Okay Ustaz, kita dah ready nak sambung soalan seterusnya. InsyaAllah. Tadi kita dah gali dan insyaAllah sambung. Manusia ini mempunyai macam-macam sifat Ustaz. Kalau kita kenal kan si A ni, kadang lain kita jumpa si B, C, D. Tak habis lah kalau kita jumpa orang, setiap orang mempunyai karakter yang berbeza kan. Jadi dalam konteks sahabat, sifat apa yang paling penting dalam diri sahabat tu yang dia perlu ada? Contoh, suka belanja kawan ke, suka mendengar ke? Silakan Ustaz. Okey. Saya nampak seorang sahabat mestilah seorang yang dia sedia memberi telinga dia untuk dengar masalah kita. Ya. Sebab macam kita kata sahabat ni kan dia boleh dia adalah lebih kepada empati. Kalau empati mestilah dia orang yang sedia mendengar apa yang kita luahkan. Kemudian seorang sahabat ni selain pada dia kata menjadi pendengar yang baik, seorang sahabat tu juga mestilah memiliki sifat yang dia kita kata apa, Muhammad dia nak jadi yang terbaik untuk kita. Kita pun sama nak jadi yang terbaik untuk dia. So dan
Satu lagi sifat yang perlu ada pada sahabat ni, dia mestilah dia kena aku yang mulakan dulu, bukan dia. So masing-masing, kau yang A, aku yang nak mulakan dulu buat baik, yang B pun aku nak mulakan dulu. Tengok macam Nabi kan. Nabi takkan bagi peluang orang bagi salam kat dia. Nabi bagi salam dulu kan. Sampai sahabat tak sempat nak bagi salam. Betul. Sahabat nak bagi salam juga. Nabi pun nak bagi salam. Masing-masing ada nak bagi salam, tapi Nabi selalu menang. Itu kita kata sentiasa memikirkan untuk jadi orang yang terbaik pada sahabat kita. Yang ni pun nak jadi terbaik. So dekat situ sihatlah persahabatan itu, kerana masing-masing nak buat yang baik. Kalau seorang je buat ni, seorang ni tak ada, so dia tak akan, dalam lama hubungan tu dia akan pudar. Tapi kalau dua-dua pun masing-masing lemah, ya, makin hambar lah. Tapi masing-masing nak buat yang terbaik. Contohnya belanja makan kan. Yang ni nak bayar makan, ni nak bayar makan juga. Lawan-lawan lah. So dia lebih, kata hubungan tu lebih positif. InsyaAllah dia kekal lama. InsyaAllah. Jadi pendengar yang baik, sedia menyinjangkan telinga. Yang kedua, sentiasa ada sifat yang berlomba-lomba mengejar kebaikan antara sahabat dia kan. InsyaAllah. Baik. Ada satu Q&A Ustaz, soalan. Ada orang DM, dia kata, saya kuat jealous. Saya tak boleh tengok sahabat saya ni rapat dengan orang lain. Nak buat macam mana ya? Ya, apa pesan Ustaz? Sebab apa Ustaz? Sejujurnya, saya sendiri pernah merasai benda tu. Macam kita rasa dia dengan saya je kan. Dia dengan kita je, dia tak boleh dengan orang lain. So silakan Ustaz, apa pandangan? Bila sebenarnya Allah Muhammad, dia bila kita kuat jealous ni, sebenarnya ya, manusia dia ada perasaan cemburu tu, ada jealous kan. Tinggal lagi jangan sampai kita hasad dengki je, itu je. Cemburu sebenarnya pada saya ada cemburu yang baik kan. Ada cemburu yang dia membawa kepada hasad. Kalau sampai hasad itu haram lah. Kalau cemburu contohnya tengok kan, dia ni lagi pandai daripada aku kan. Contohnya kita jealous kan ni, mana benda tu baik. So maksudnya kita terus dia lebih pandai daripada aku, so kita pun nak jadi pandai juga. So jadikan kita semangat untuk belajar. Kan, tengok kawan kita, dia ni kawan baik aku, sahabat aku ni, tengok dia lagi berjaya kan, tengok dia buat jadi kan. Kita pun nampak aku kena buat terbaik macam dia. Macam sahabat saya kan, dia tengok kalau kita kau buat lebih ni, aku tak boleh ni, aku kena buat baik je kan. So dekat situ dia bagus kat dia, positif kat tu. Kita tak ada nak ambil kata dia ni asyik lebih pada aku je kan. So kita pun sampai tahap hasad. So kita pun cerita keburukan dia, kita mula buka aib kat dia. Tu nak jadi musuh lah tu. So kita mungkin kan setengah orang tu sampai tahap dia main benda-benda mistik. Tu dah haram lah. So maknanya kalau kita kena pasti, kalau contohnya macam mana kita nak tengok kalau kita cemburu kat kawan ni, makin sepatutnya makin kita buat baik dengan dia. So sekarang ni cemburu tu, benda tu ada kan, biasa nak manusia kan, cemburu dia tak boleh tengok, manusia ada cemburu. Cuma tinggal lagi jangan sampai kita nak menjatuhkan dia. Makin kuat cemburu tu, makin kita baik dengan dia, makin rapat dengan dia, makin doakan dia, dan kita doa pada Allah, ya Allah, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah dia, contohnya kan tengok dia rezeki lebih pada kita, ya Allah gunakanlah rezeki yang baik padanya dan luahkan rezekinya, ya Allah, kita doakan untuk dia. Dan ya Allah, kau berikanlah rezeki seperti mana kau beri pada dia, berilah juga pada aku, ya Allah. Salah kita doa pada Allah kan. Dalam masa sama kita doakan kebaikan untuk dia, dan kita buat baik dengan dia macam biasa. Sebab rezeki tak salah alamat. Kalau kita cemburu sampai tahap sampai nak hasad ni, maknanya dia dah pergi kepada syirik. Kan, syirik ni hukumnya haram, sebab kita tak boleh terima dia lebih pada kita, seolah dah Tuhan bagi lebih kat dia, itu rezeki dia. Kan, kita tak boleh terima ketentuan Allah, itu dah syirik. So bila maknanya kalau sudah syirik, maknanya hati kita tu sakit, penyakit hati dia tu. Faham. Tapi kalau ikutkan contohlah, contohlah dari sudut hubungan, saya dengan dia je, saya tak boleh lah dia dengan orang lain. Saya nak dengan dia je. So macam mana nak buat tu? Macam mana nak singkirkan perkara tu? Dia macam ni tadi kita contoh kalau macam senang cerita, kita tak nak dia rapat dengan orang lain, dengan kita je. Dengan kita je. So macam mana? Maksudnya tengok akan nanti kalau kita mesti ada sebab kan. Kalau kita nak rapat dengan dia je, betul lah. Salah ke? Tapi manusia ni sampai takkan nak berkepit je kan. Betul. Ada waktunya kita nak kena bersendirian juga kan. Ya, betul. Waktu kita nak tahajud, kita nak bersendirian kan. Maksudnya dekat sini bersahabat ni ada waktunya
Kan Nabi Muhammad pun ada waktu Nabi bersama keluarga kan. Contoh kalau lah katakan dia memang kaum rapat sangat dengan dia sampai bila kita dah berimpikan rumah tangga, takkan kita nak spend masa dengan dia lagi kan. So kita ada tanggungjawab yang lain. So maknanya dalam kehidupan ni kita kena terima ada waktu kita berpisah, ada waktu kita bertemu. Tapi persahabatan ni kalau berpisah masih ada rasa kerinduan kan. Walaupun berpisah tapi dalam hati tu tetap bersama kan. Jadi berpisah ni tidak semestinya berpisah fizikal tapi hati masih bertautan kan. Faham. Maksudnya nak kata janganlah kita ni takkan bawa jalan kepik je. Ada masa kita bersendirian, ada masa kita dengan family kan. Okey. Jelas, terima kasih Ustaz. Okey, macam mana Ustaz kita nak declare? Declare. Tadi Ustaz katakan Ustaz ada planning nak jadikan hamba Allah tu sahabat kan? Okey. So macam mana kita nak declare someone tu jadi sahabat kita? Kena cakap ke? Macam, aku rasa kau layak jadi sahabat aku lah. Macam mana? Awkward lah pula rasanya kan. Betul lah. Sebenarnya tak perlu kita nak declare cakap kan. Lainlah kalau nak menikah, nak jadi isteri tu mungkin saya nak bertunang kan. Bertunang dalam Islam kan, saya nak jadi awak isteri saya dah kira bertunang kan. Betul. Tu perlulah, itu dalam Islam, dalam hukum kan. Tapi kalau persahabatan ni tak perlu declare pun, tak perlu cakap apa. Maksudnya kita berkawan baik dengan dia, itu pun sebenarnya persahabatan ni lebih kepada hati kan. Tautan hati tu kalau tak perlu cakap pun tak apa, hati masing-masing faham. So maksudnya macam mana kita nak tahu dia sahabat? Bila kita duduk dengan dia, nampaknya kita semakin baik dan kita rasa selesa dengan dia dan nampak sifat tanggungjawab tu ada pada dia kan. So maknanya kita dah terima dah sebenarnya, kita terima dah. Dan dia pun merasai benda yang sama, maksud kita sendiri dah faham dia sahabat kita. Tak bercakap lah, memang sebenarnya dengan perbuatan kita menunjukkan dah benda tu kan. Kalau orang lelaki kan, orang lelaki lagi letakkan sebut benda tu kan. Mestilah. Kalau orang perempuan mungkin sebab itu berbeza kan, sebab tak semua orang sama. Mungkin ada juga orang lelakinya, kau lah sahabat aku. Ada yang begitu, tapi tak semua yang macam tu kan. So kita lebih kepada persefahaman tu sebenarnya. Kita dah faham, dia sendiri faham, kita pun faham. Sebab tu sahabat ni dia mesti ada tautan hati. Bila tautan hati tak bercakap pun tak apa. Faham. Cukup sekadar orang kata apa, membuktikan lah kan? Membuktikan dengan cara perbuatan. Okay, faham. Terima kasih Ustaz. So seiring waktu berjalan kan, kalau kita tengok masa kita, kalau ikutkan saya kenal Ustaz dulu pun time saya sekolah. Sekarang ni pun saya dah masih 18 Ustaz. Cewa. So seiring waktu berjalan umur kita akan meningkat dan kawan mesti akan daripada banyak jadi sikit sampai kan kita mungkin rasa tak ada kawan kan. Macam saya pun sekarang ni umur sekarang rasa dah tak ada kawan Ustaz. Tak lah, maksud kawan kita dah makin sikit kan. So mungkin nak kata betul ke kawan akan makin sikit, sahabat pula akan makin berkurang ataupun hilang ke macam mana? Yalah, sahabat kan, kalau kawan kan datang dan pergi, tapi kalau sahabat mungkin kita akan jaga dia sampai kita tua, mati ke apa kan. Ke macam mana Ustaz? Ya, macam baru ni saya jumpa seorang hamba Allah ni, dia dah umur dia 83 tahun. Saya tanya dengan dia, Haji, ada lagi ke umur yang sebaya macam ni kawan-kawan kan? Ramai dah tak ada, tinggal 3 orang je lagi. Dia yang betul kawan lah dia ada 2 orang lagi tu pun 2 orang pun dah sakit dah, tinggal dia seorang. Maknanya dah tak ada dah, ramai dah tak ada. So betul lah, sebab masa terus berlalu, ya, kawan makin lama makin berkurang sebab mungkin ada yang pergi menghadap ilahi kan. Mungkin akan ada komitmen, dia dah berkahwin dan sebagainya, dan mungkin akan berpisah, ditinggal jauh kan. Benda tu akan berlaku. Maksudnya berkawan zaman sekolah tu ramai kan, main sama-sama sebagainya, tapi makin lama ada yang masuk universiti dah berpisah, kena bekerja kan. Kemudian kita komitmen kawan tempat kerja, jadi kawan-kawan tu dah tak ada, kawan tempat kerja pula. So betul, itu realiti kehidupan kan. Setiap benda akan, setiap pertemuan akan ada perpisahan kan, dan setiap yang hidup akan mati. Jadi perkara tu akan berlaku, itu sunnatullah kan. Jadi kita tak ada lari. Sama juga sahabat pun, sahabat lagilah tak ramai. Kalau ada 1-2 sahabat, mungkin lama kelamaan mungkin salah seorang akan pergi dulu. Kita pergi dulu ke dia pergi dulu. Maksudnya saat perpisahan tu akan ada. So maknanya betul, masa terus berlalu, jumlah sahabat makin kurang, kawan pun makin sedikit dan sedikit. Kita prepare lah kan. Ya, itu kita buat apa, sebab setiap sesuatu ada pengakhirannya kan. Wah, sakit dengar tu kan. Tapi macam mana? Yalah, kullu nafsin za'iqatul maut kan. Pertemuan mesti ada perpisahan. Betul lah, hakikat berkawan tu mesti akan ada onak, duri, ranjau, dan pertemuan mesti ada perpisahan. Baik, terima kasih Ustaz. So, apa pesanan Ustaz buat
pendengar, penonton di luar sana tentang topik ni? Ya. Baik, pesanan saya sebenarnya untuk saya sendiri sebenarnya kan, untuk diri sendiri sebenarnya, sahabat ni dia, betul lah saya cakap tadi, dia agak sukar untuk kita dapat ya, tapi jangan jemu dan jangan, orang kata jangan putus asa untuk mencari sahabat. Termasuklah sahabat dalam sebagai pasangan hidup. Carilah dia dengan tulus ikhlas ya, dan paling penting carilah sahabat yang mana dia dapat mendekatkan kita pada Allah ya. Carilah sahabat yang orang kata apa, yang antara ciri yang dia tak tinggal solat kan. Kalau ada jenis tinggal solat, susah nak jadikan dia sahabat ya. Kawan boleh, tapi sebab apa? Kalau orang yang tidak mendirikan solat, lebih cenderung untuk dia buat benda yang tak sepatutnya. Nak menipu tu mungkin ada. Bukanlah kata orang solat ni tak ada menipu, ada juga, tapi dia punya peratusan tu mungkin sedikit. Itu antara perkara yang penilaian yang paling utama ya, dia solat ke tidak solat. Itu antara perkara utama pada saya lah. Mesti cari yang sahabat yang paling utama, dia mesti solat. Kalau itu dia lulus, insya-Allah kita boleh tengok yang lain. Tapi kalau yang ni pun tak lulus, sebenarnya susah ya, susah. Macam mana dia nak bawa kita dekat pada Tuhan, sedangkan dia sendiri pun dengan Tuhan pun dia tak jaga hubungan. Itu antara ciri utama yang perlu kita perhatikan. Allah. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Saya rasa terpukul dengan statement yang last tadi tu. Yang mana saya boleh simpulkan, kalaulah si dia tu tak jaga solat, tak jaga hubungan dengan Tuhan, macam mana si dia nak jaga hubungan dengan kita? Betul. Saya rasa macam Allah sentap kat situ kan. Boleh buat lagu kan? Boleh terbuat lagu pasti kan. Jadi insyaAllah terima kasih Ustaz atas kesempatan dan ruang untuk kita berdiskusi, berkongsi cerita di Teratak Borak Tarbiyah ini. Dan kami juga berbesar hati sebenarnya dapat Ustaz hadir ke sini, sebab dah lama saya nak jumpa Ustaz tau. Daripada saya sekolah menengah lagi. Cewa. Dan sekarang ni dapat kita jumpa. Dan sekarang Ustaz memang dah berkahwin. Anak berapa orang Ustaz? Anak 3 orang. Alhamdulillah, masya-Allah. Saya belum lagi ya. Okay, insya-Allah. 4-0 kan? 4-0. Jadi insya-Allah terima kasih Ustaz. Dan anda semua jangan ke mana-mana. Saksikan juga podcast Borak Tarbiyah di episod-episod yang akan datang, insya-Allah bersama dengan panel-panel lain yang hebat juga. Dan saya sendiri ingin merakamkan jutaan terima kasih pada kalian semua yang sudi menonton, support podcast Borak Tarbiyah. Dan insya-Allah yang mana baik jadikan teladan, yang mana buruk dan kelemahan datang pada diri saya sendiri, jadikanlah sempadan. Dan jangan lupa kalian semua untuk menyumbang bersama dengan Yayasan Izi Prihatin. Klik link di description di bawah, dan moga ini menjadi saham pahala untuk kita ke syurga insya-Allah. Wallahualam. Sekian sahaja daripada saya, Anik Muhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.